Salam sejahtera kepada Dr. Dayang. Kami dari Kumpulan 5 SKP 2123 akan membentangkan tajuk Sindiket Pemerdagangan Manusia di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya akan mula dengan pengenalan. Pemerdagangan manusia merupakan jenayah terancang yang melibatkan eksploitasi individu melalui paksaan, penipuan atau pemaksaan untuk tujuan buruh paksa, eksploitasi seksual dan lain-lain bentuk perhambaan moden. Di Malaysia, isu ini menjadi semakin membimbangkan kerana kedudukan strategik negara sebagai pusat transit dan destinasi utama bagi mangsa dari negara-negara serantau seperti Indonesia, Filipina, Myanmar dan Bangladesh. Selain itu, sindiket pemerdagangan manusia di Malaysia biasanya beroperasi secara tersembunyi dan terancang, yang melibatkan jaringan antarabangsa yang sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Keadaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia, malah turut memberi kesan buruk terhadap imej negara dari peringkat global. Justeru adalah penting untuk mengenal pasti modus operasi sindiket ini, faktor-faktor penyumbang dan langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil bagi mengekang masalah ini daripada terus berleluasa. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan tentang sindiket pemerdagangan manusia yang berkaitan dengan isu semasa yang berlaku di Malaysia. Okey. Yang pertama, mangsa diugut kerana enggan memberi kerjasama. Menurut Ketua Polis Negara, mengesahkan bahawa sindiket pemerdagangan manusia mengugut mangsa dan menyebabkan mereka takut untuk memberi keterangan kepada pihak polis. Hal ini disebabkan kerana diugut oleh sindiket tadi. Seterusnya, kesukaran mengenal pasti mangsa turut diburukkan oleh penggunaan dokumen palsu dan kawalan sepadan yang kurang ketat. Hal ini kerana banyak penggunaan dokumen palsu dan disebabkan dokumen palsu tersebut, kita susah untuk menangani isu ini. Okey. Sejak 2023, kira-kira 12 sindiket telah dibongkar dan didakwa di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Okey, yang seterusnya, pihak berkuasa telah mengadakan satu operasi, iaitu operasi pentas mega. Maksud dia operasi serbuan mega. Dalam operasi ini dilakukan di semua negeri pada 9 Mei 2025. PDRM berjaya menyelamatkan 85 individu, termasuk 17 kanak-kanak yang dijadikan buruh paksa. Usaha ini melibatkan serbuan di ladang, hotel, restoran dan permis. Okey. Selain itu, menurut statistik kes ataupun tangkapan di antara 2022 hingga 2024, direkodkan 289 kes pemerdagangan manusia yang berlaku dan melibatkan 526 tangkapan dan pembebasan 992 mangsa. Bagi tahun 2024 sahaja, 38 kes dicatatkan dengan 141 mangsa diselamatkan. Pemerdagangan manusia tidak berlaku secara tiba-tiba. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi punca kepada jenayah ini terus berleluasa, khususnya di Malaysia. Pertama sekali ialah faktor kemiskinan. Ramai mangsa datang dari berbagai latar belakang miskin dan terdesak untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mudah terpedaya dengan janji-janji pekerjaan lumayan di bandar atau luar negara. Kedua, penipuan oleh ejen pekerjaan haram. Ejen ini menjanjikan pekerjaan sah, tetapi akhirnya mangsa dijual kepada sindiket dan dipaksa bekerja dalam sektor pembinaan, pelacuran atau perkhidmatan domestik secara haram. Punca ketiga pula ialah kewujudan sindiket yang terancang dan licik. Mereka beroperasi seperti perniagaan,
lengkap dengan rangkaian antarabangsa menggunakan dokumen palsu dan kadangkala mempunyai orang dalam. Selain itu, rasuah turut menjadi punca besar. Apabila ada pihak berkuasa yang tidak jujur terlibat, sindiket lebih mudah bergerak dan menyeludup mangsa tanpa halangan. Akhir sekali, kurangnya kesedaran dalam masyarakat. Ramai yang tidak tahu bagaimana mengenal pasti mangsa atau tidak ambil peduli. Sikap ini menjadikan mangsa terus menderita dalam diam. Inilah antara sebab mengapa pemerdagangan manusia masih berlaku di negara kita. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesan sindiket pemandangan manusia kepada mangsa dan masyarakat. Jadi, perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan ini telah mendatangkan penderitaan yang besar kepada mangsa, dan antara kesannya adalah mangsa mendapat kekerasan secara fizikal dan mental. Hal ini kerana mangsa mendapat kekerasan secara fizikal dan mental untuk melakukan pekerjaan yang tidak baik. Dalam situasi ini, mangsa terpaksa untuk bertahan hidup dalam ketakutan dan penuh trauma yang dalam masa yang amat panjang. Jadi, mangsa juga mendapat layanan yang teruk seperti dipukul ataupun diburuh paksa dalam keadaan yang tidak bermanusiawi. Dengan keadaan yang menderita, kesihatan mangsa juga turut terjejas kerana layanan yang buruk dengan tidak memberi makanan yang mencukupi sehingga mangsa mengabaikan kebersihan mereka diri sendiri. Bahkan mangsa juga dapat diberi makanan sesuatu yang tidak wajar dimakan. Jadi mangsa mudah untuk jatuh sakit dan lemah untuk bekerja. Jadi, sindiket pemandangan manusia ini telah merampas hak asasi dan kebebasan mangsa dengan mengawal mangsa, mengurung mangsa, dan mereka didera jika mangsa untuk menyelamatkan diri mereka, iaitu dengan melari dari tempat yang kejam itu. Jadi, kesan yang amat memilukan ini adalah menyebabkan mangsa kehilangan identiti kerana mereka telah kehilangan ataupun terpisah dari keluarga dalam masa yang sangat panjang. Sehingga kan mangsa sukar untuk mendapatkan bantuan untuk melarikan diri dari tempat yang sangat kejam itu. Kesan sindiket pemandangan manusia kepada masyarakat adalah ia dapat menjejaskan keselamatan masyarakat. Jadi, hal ini kerana masyarakat berasa terancam dan tidak selamat apabila berada di luar rumah kerana mereka takut mereka akan menjadi mangsa yang seterusnya dalam sindiket pemandangan manusia. Selain itu, isu pemandangan manusia juga dapat menjejaskan sosial dan moral dalam diri masyarakat kerana ia dapat menyumbang kepada peningkatan jenayah sosial. Seterusnya adalah kebanjiran pemandangan manusia turut menyebabkan ketidakseimbangan sosial akibat kehadiran buruh paksa dari luar yang tidak sah melebihi bilangan buruh yang sah, iaitu buruh tempatan kita, serta ia dapat menjejaskan perluasan pekerja kepada rakyat tempatan dan dapat menimbulkan konflik dalam sosial. Okey, untuk yang seterusnya, untuk bahagian saya iaitu cadangan penyelesaian. Okey, untuk yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Contohnya, pihak berkuasa perlu meningkatkan pemantauan di sempadan negara dan memperketatkan hukuman terhadap pelaku dan ejen sindiket. Seperti Undang-Undang Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, ATIPSO, harus dilaksanakan secara berkesan. Yang kedua iaitu kerjasama serantau dan antarabangsa. Contohnya, Malaysia perlu bekerjasama dengan negara jiran dalam pertukaran maklumat risikan dan operasi lintas sempadan bagi mengekang aktiviti sindiket lintas negara. Okey, yang ketiga iaitu kesedaran awam dan pendidikan. Iaitu contoh membuat kempen kesedaran kepada masyarakat, khususnya golongan berisiko seperti pelarian, pekerja asing dan wanita amatlah penting untuk mengelakkan mereka daripada terperangkap dalam jerat sindiket. Okey, yang keempat iaitu perlindungan dan sokongan mangsa. Contohnya menyediakan pusat perlindungan, bantuan guaman, pemulihan psikologi dan
peluang pekerjaan semula kepada bangsa bagi memulakan hidup baru. Oke, selamat malam. Saya akan membentangkan tentang refleksi diri tentang sindiket perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia ini membuka mata yang saya terhadap hakikat kehidupan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Apabila saya mendalami tentang sindiket ini, saya rasa amatlah sedih dan terkesan kerana ramai individu yang utamanya wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa yang kerakusan manusia yang mementingkan keuntungan. Contohnya jual organ, suruh anak-anak buat kegiatan yang haram, semua itu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kami akan beralih kepada sesi refleksi. Jadi bagi saya, sepanjang kajian topik kami ini, saya mendapati bahawa isu ini semakin berleluasa, bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Antara faktor yang menyebabkan isu ini semakin tidak terkawal ialah kemiskinan dan kecuaian atau kurang pengetahuan daripada penduduk-penduduk setempat. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah peka dan memainkan peranan sendiri untuk membendung isu ini. Contohnya, memberi kerjasama apabila pihak berkuasa menganjurkan suatu kempen kesedaran dan juga dasar-dasar lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, pada hari ini saya akan memberi refleksi sendiri tentang sindiket perdagangan manusia di Malaysia. Okey, pada pandangan saya, perdagangan manusia merupakan salah satu jenayah kejam yang melibatkan penderaan individu, khususnya wanita, kanak-kanak seperti golongan yang lemah demi keuntungan pihak tertentu. Apabila saya mendalami isu ini melalui aktiviti-aktiviti yang pensyarah berikan, saya tidak dapat menahan rasa sedih dan marah ketika terhadap ketidakpedulian manusia yang berlaku di sekeliling kita. Kadang-kala, tanpa kita sedari, sebagai seorang individu, saya mula menyedari betapa pentingnya untuk peka terhadap keadaan sekeliling. Ramai mangsa terperangkap dalam sindiket ini kerana ketidaktahuan disebabkan oleh janji-janji manis pekerja atau kesempitan hidup. Pada pandangan saya, ini membuat saya bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah peranan saya dalam membadras atau sekurang-kurangnya menyebarkan kesedaran tentang jenayah ini. Ini adalah satu pandangan saya selepas saya membuat beberapa aktiviti yang berkaitan dengan sindiket perdagangan manusia. Okey. Saya juga dapat belajar bahawa kepekaan sosial dan pendidikan memainkan peranan penting untuk mendalami ilmu dan menyampaikan maklumat yang betul supaya memberi kesedaran kepada orang luar sana untuk mengelak daripada menjadi mangsa perdagangan manusia. Isu perdagangan manusia bukan hanya masalah undang-undang, tetapi ia masalah dari segi moral dan kemanusiaan yang kita tidak ingini. Okey, itu saja pendapat saya untuk perdagangan manusia. Selepas membuat kajian mengenai sindiket perdagangan manusia di Malaysia, saya mula sedar bahawa jenayah ini sangat dekat dengan kita dan ia mungkin berlaku di kawasan kejiranan kita tanpa kita sedar. Oleh itu, bagi saya, isu ini bukan sahaja soal undang-undang, tetapi soal kemanusiaan. Bayangkan jika ahli keluarga kita sendiri menjadi mangsa yang diculik, dijual atau dipaksa bekerja tanpa gaji. Saya rasa, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu lebih peka dan berani bersuara.
Jika kita lihat sesuatu yang mencurigakan, seperti individu yang dikawal ketat, tidak boleh berkomunikasi bebas atau kelihatan dalam tekanan, kita perlu laporkan kepada pihak berkuasa. Saya juga sadar bahwa kesadaran bermula dari diri sendiri. Mungkin kita tidak mampu mengubah sistem sepenuhnya, tapi kita boleh bermula dengan mendidik diri dan rakan-rakan tentang bahayanya sindiket ini. Akhir kata, saya berharap Malaysia akan terus memperkuatkan undang-undang dan perlindungan kepada mangsa. Dan untuk refleksi diri yang ingin saya sampaikan kepada orang luar di sana, kita perlulah berhati-hati ketika berada di luar, karena kita tidak tahu apa niat orang luar di sana kepada kita. Dan jangan mudah terpercaya dengan promosi syarikat yang seperti skim cepat kaya. Jadi kita perlu berusaha untuk mencari duit. Sebab kebanyakannya orang menjadi mangsa pemandangan manusia tu mereka yang termakan dengan promosi pekerjaan dengan gaji yang besar. Dan seterusnya adalah ibu bapa perlu menjaga anak-anak diorang ketika berada di luar. Pastikan keselamatan mereka sentiasa terjaga. Okey, untuk refleksi yang dapat saya ulaskan melalui cadangan penyelesaian ialah sebagai sebuah negara yang berkembang pesat, isu pemerdagangan manusia mencemarkan imej Malaysia di mata dunia dan melibatkan penderitaan manusia yang serius. Ia bukan sahaja melanggar hak asasi manusia tetapi turut mengancam keselamatan sosial dan ekonomi negara. Kita sebagai rakyat harus peka dan berani melaporkan aktiviti mencurigakan serta mendidik masyarakat agar lebih prihatin terhadap golongan rentan. Penyelesaian jangka panjang memerlukan komitmen kolektif antar kerajaan, NGO, masyarakat dan komuniti antarabangsa. Okey, sekian, terima kasih. Oke, kesimpulan sindiket perdagangan manusia terus menjadi ancaman serius di Malaysia. Walaupun usaha telah digerakkan, perjuangan yang berterusan dan lebih bersepadu diperlukan daripada semua pihak. Ini termasuk penglibatan kerajaan, si penguasa undang-undang, masyarakat sivil dan orang awam. Hanya dengan kerjasama erat dan komitmen yang teguh daripada setiap entiti jenayah perdagangan manusia dapat diperangi oleh berkesan dan hak-hak masa dapat dilindungi sepenuhnya. Dengan katangan, kita sebagai ibu bapa haruslah menjaga anak-anak kita daripada orang-orang yang tidak dikenali yang hendak mencolek ataupun mendagang anak-anak kita. Itu saja. Terima kasih.